Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke sesi kuliah KP2 membincangkan statistik perbandingan di antara min kumpulan. Dan sebelum kita bincang tajuk hari ini iaitu Analysis of Variance ataupun ANOVA, kita refresh sedikit apa yang telah dibincangkan pada bahagian yang lepas. Okey, kita tengok pada skrin iaitu contoh dapatan reka bentuk kajian prapasca. So kita dapati di sini tema kajiannya perbandingan kaedah PNP terhadap penguasaan BI KSSM. Jadi di sini intervensi X itu ialah kaedah PNP untuk penguasaan BI dan KSSM. So ada 3 kumpulan di sini. Okay, kumpulan pertama satu treatment, kumpulan kedua satu treatment, kumpulan ketiga ialah kawalan dan itu ialah skor-skornya. Jadi apa yang kita bincang minggu lepas, bila kita dapat reka bentuk macam gini, kaedah analisis data itu adalah secara ujian T. So dalam kes ini iaitu merupakan ujian T dua kumpulan bersandar. Okey, bagi kajian yang serupa, okey, untuk kajian yang serupa, penyelidik mungkin tidak tema yang sama, tetapi penyelidik mungkin tidak begitu berminat untuk melihat peningkatan dari segi pra dan pasca, tetapi sebaliknya membandingkan di antara kaedah. Okey, maknanya kaedah mana yang lebih berkesan di antara kumpulan visual ke ataupun kaedah tradisi. Okey, dalam kes ini kita memang tak boleh nak buat t-test berulang-ulang kali. Sebagai contoh, kita bandingkan min pasca ujian intervensi 1 dengan intervensi 2, lepas tu intervensi 1 dibandingkan pula dengan tiada kaedah dan kemudian kaedah tradisi dibandingkan dengan tiada kaedah. Kalau kita lakukan analisis t-test berulang kali begini, apa yang berlaku ialah penyelidik akan commit apa yang dikenali sebagai type 1 error. Okey, type 1 error ni saya rasa pelajar dah bincangkan pada topik-topik yang lepas. Jadi sekiranya penyelidik ada tujuan kajian ke arah itu, okey, boleh digambarkan gini, maknanya nak banding mean score di antara ketiga-tiga kumpulan itu. So kita akan perlu mempelajari satu lagi jenis statistik yang membenarkan perbandingan di antara tiga kumpulan atau lebih secara sekaligus. Okay, statistik ini dikenali sebagai ANOVA ataupun Analysis of Variance. Dan ANOVA ini juga dikenali sebagai Statistics F. So kalau ujian T ialah Statistics T, ujian Z ialah Statistics Z, maka ANOVA ialah Statistics F. Baik, isi kandungan bahan ini akan tertumpu kepada definisi ringkas ANOVA. Okay. Kemudian bila untuk mengaplikasi ANOVA. Jadi bila untuk mengaplikasi ANOVA, slide earlier tadi kita dah maklum untuk kumpulan perbandingan yang melibatkan 3 kumpulan atau lebih. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, sebagaimana lesson yang lepas, statistik ini dia perlu menepati ataupun mematuhi andaian-andaian yang tertentu. Kemudian bagaimana menggunakan ANOVA, kita akan bincangkan secara dua kaedah, satu secara SPSS dan untuk ANOVA sahaja kita tengok secara manual. Okay, dan kemudian kita cuba work dengan beberapa contoh data as tutorial dan kemudian kita bincangkan juga dari segi pengujian hipotesis, kaedah computation, kaedah menginterpretasi output ANOVA. Okay, di situ dapat macam-macam jenis ANOVA, ANOVA sahala, ANOVA dwihala dan mungkin ANOVA repeated measures. Okay, dan seterusnya akan menjawab beberapa FAQ tentang ANOVA. Dan bahagian ini kita akan bagikan PowerPoint files ini kepada 3 bahagian. Okey, kita pintas selalu melihat definisi ANOVA. Okey, this is from Fisher. Mungkin agaknya statistics itu dikenali sebagai F statistics sempena nama Fisher.
So this ANOVA merupakan analisis variance terhadap hasil sesuatu eksperimen khususnya ke atas suatu variance statistics bagi tujuan menentukan pengaruh pembolehubah kajian ke atas variance yang dimaksudkan tadi. So in this case pembolehubah kajian tu lebih merujuk kepada pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar. Okay. Kalau yang banyaknya mungkin pembolehubah tidak bersandar. Dalam kes ANOVA, pembolehubah bersandarnya biasanya akan ada satu faktor sahaja. Itu sedikit info. Variance tu merujuk kepada ganda dua sisihan piawai. Jadi dalam reka bentuk kajian begini, semua set biasanya akan mempamerkan apa yang dikenali sebagai variability. Okey, ataupun serakan. Okey, serakan ini boleh wujud secara satu ialah serakan dalam kumpulan dan yang kedua pula ialah serakan antara kumpulan. Okey, makna serakan within group atau dalam kumpulan ini ialah kita ambil contoh tadi, kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Jadi serakan within group ialah serakan di antara subjek dalam satu kumpulan. Manakala serakan antara kumpulan pula ialah variance di antara kumpulan-kumpulan dalam kajian tersebut. So kekuatan kaedah ANOVA di sini boleh menentukan sama ada tahap perbezaan pada serakan tersebut sama ada within ataupun within, significant atau sebaliknya. Jadi perbezaan di antara serakan dalam kumpulan dengan serakan di antara kumpulan akan boleh memberi ketentuan mengenai hipotesis yang hendak diuji. Okey, in this case kita nyatakan kedua-dua bentuk itulah. Yang pertama ialah hipotesis null. Jadi di sini bermaksud serakan dalam kumpulan sama dengan serakan di antara kumpulan. Bermakna tiada perbezaan signifikan. Manakala hipotesis alternatif pula menggambarkan perbezaan yang signifikan iaitu serakan dalam kumpulan dan tidak sama dengan serakan di antara kumpulan. Baik, kita bagi sedikit gambaran tentang konsep serakan tadi. Dan di sini tumpuan kita ialah pada serakan di antara kumpulan. So kita tengok satu contoh taburan data untuk statistik ANOVA. Okey, contoh kajian ini kita ambil perbandingan fakulti mengikut laporan penggunaan UKM folio di UKM. So bagaimana jika 3 fakulti berbeza dalam sampel kajian menghasilkan ciri-ciri taburan begini? Okey, kalau kita lihat sekali lalu kita jumlah laporan setahun tu biasa diambil mean dan kita dapat satu graf dengan gabungan 3 kumpulan yang sebenarnya kalau kita lihat pecahan 3 kumpulan tadi tu adalah seperti rajah di bawah yang 3 fakulti itu ditandakan dengan 3 warna yang berbeza. So dalam kes begini, kamu rasa penyelidik boleh selesa tak untuk melaporkan bahawa ketiga-tiga kumpulan tadi adalah berbeza secara signifikan? Berbanding dengan kalau dapat taburan yang begini. Okey, walaupun kita lihat graf untuk gabungan 3 kumpulan sama dengan yang mula-mula tadi, tetapi kali ini pecahan 3 kumpulan itu menampakkan perbezaan yang lebih nyata. Okey, ini yang dimaksudkan dengan tadi itulah, yang serakan di antara kumpulan tu. Okey, jadi di sini kita pasti penyidik akan lebih selesa untuk menyatakan bahawa ketiga-tiga kumpulan yang ini adalah lebih nyata perbezaan signifikan tersebut. Jadi kita dapati di sini keunikan ANOVA ialah wujudnya konsep pemisahan variance ataupun in English dia partitioning of variance. ANOVA je yang satu-satunya statistik yang ada ciri-ciri sedemikian. Jadi ANOVA memisahkan variance tadi ataupun serakan tadi kepada apa yang dikenali sebagai yang pertama ialah variance antara kumpulan, okay, between variance treatment. Dan di dalam table ANOVA yang akan kita belajar pada bahan seterusnya nanti, ini dikenali sebagai between sum of squares ataupun SS between. Dan yang kedua pula ialah variance dalam kumpulan. Okey, serakan dalam kumpulan, ini dikenali sebagai within variance. Di dalam jadual
ada perisian yang akan melabelkan within variance ini sebagai error. Okey. Dan kebiasaannya kalau dalam SPSS dia akan dikenali sebagai SS within. Jadi ANOVA ataupun fungsi ANOVA ini membandingkan SS between dengan SS within, sebagaimana yang slide terdahulu tadi, perbandingan di antara serakan dalam kumpulan dengan juga serakan di antara kumpulan menerusi nisbah yang dikenali sebagai F. So sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita patah balik kepada bila kita boleh guna ANOVA tadi. Okey, selain daripada perbandingan yang melibatkan 3 kumpulan atau lebih, okey, ciri-ciri yang paling penting untuk membolehkan penyelidik menggunakan ANOVA iaitu satu jenis statistik parametrik adalah untuk memastikan bahawa set data memenuhi ataupun mematuhi andaian umum ANOVA. Jadi andaian-andaian ini sama seperti yang pernah dibelajari semasa t-test dahulu. Okey, iaitu yang pertama, data mematuhi sifat taburan normal, dan cara pengujian taburan normal ini adalah sama seperti mana yang kita bincang pada bahan yang lepas. So dalam bahan ini kita tak akan tumpukan sangat pada ujian sifat taburan normal ini. Yang kedua pula ialah skor ataupun pemerhatian yang bebas, dan yang ketiga pula ialah variance yang bersifat homogen ataupun homogeneity of variance. So bagaimanakah untuk memastikan andaian-andaian di atas dipatuhi? Okay. So tadi kita dah kata kita tak akan tumpu pada sifat taburan normal, yang itu pelajar boleh rujuk pada bahan yang sebelum ini. Okey, kita lihat kepada andaian yang kedua iaitu skor ataupun pemerhatian yang bebas. Jadi untuk memastikan andaian ini dipatuhi, penyidik hanya perlu memastikan semasa perancangan kajian itu, yang pertama, kaedah persampilan dilakukan secara rawak, dan yang kedua pula ialah pelaksanaan protokol kajian adalah konsisten ke atas semua peserta kajian. Maknanya data ini dia satu data, cara pengumpulan satu data tidak mempengaruhi data yang lain. Ini salah satu contoh. Okey, jadi di sini kita dapati penyelidik ini dia tidak konsisten di dalam melaksanakan prosedur pengumpulan data tadi. Jadi di sini kita lihat subjek mengisi borang dalam pelbagai kaedah. Ada yang boleh bertongkat dekat tiang, ada yang menerusi lantai. Ini adalah salah satu contoh apa kita kata skor ataupun pemerhatian yang tak bebas. Contoh lain pula, biasanya kalau di fakulti pendidikan menggunakan instrumen soal selidik kan. Jadi kalau sebenarnya lah, okey, cara nak administer soal selidik itu juga sebenarnya perlu memenuhi ciri-ciri pemerhatian yang bebas ini. Jadi salah satu contoh yang jelas ialah supaya di dalam kalangan responden mereka tidak berbincang bagaimana hendak melengkapkan soal selidik penyidik tadi. Okey, itu andaian yang kedua. Tadi ialah serakan yang bersifat homogen ataupun homogeneity of variance. Okey, di sini setelah melakukan analisis SPSS, salah satu daripada jadualnya pelajar akan dapati dinyatakan ujian Levene ataupun Levene's test of homogeneity. Okey, sama seperti ujian normality, ujian homogeneity juga perlu menghasilkan keputusan yang tidak signifikan. Okey, untuk melayakkan data tersebut dianalisis menggunakan statistik parametrik. Baik, dalam kajian-kajian berbentuk eksperimen, biasanya kita tak begitu menggalakkan ujian Levene ini sebab Levene punya reference point ialah kepada nilai median dan bukan nilai mean. Tetapi bagi kajian-kajian reka bentuk yang biasa diamalkan dalam sains sosial, I think Levene memadai. Okey, sekiranya ada pelajar yang menjalankan kajian berbentuk eksperimen, okey, salah satu lagi contoh ujian kepada homogeneity of variance yang boleh dilakukan ialah dikenali sebagai ujian Hartley Fmax yang menghasilkan keputusan kurang daripada 3.
yang dimasukkan kumpulan kurang daripada 3 ini ialah perbezaan nilai sisihan piawai tertinggi dengan nilai sisihan piawai yang terendah. Jadi di sini boleh dibuat manually. Apa yang penyelidik boleh buat ialah membahagikan nilai sisihan piawai yang tertinggi pada kumpulan dataset tadi tu dan dibahagikan dengan sisihan piawai yang terendah. Okey, dan sekiranya dapat produk pembahagian itu less than 3, maka kita boleh andaikan bahawa homogeneity adalah kevarianan bersifat homogen. Okey, terdapat juga beberapa ujian-ujian homogeneity of variance yang lain seperti ujian Brown-Forsyth, Dunnett, Bartlett dan tetapi ini semua adalah ujian-ujian bagi reka bentuk eksperimen yang agak lebih kompleks. Baik, sekarang diperkenalkan beberapa variasi umum ANOVA. Jadi ada 3 jenis. Yang paling common sekali dikenali sebagai ANOVA perbandingan antara kumpulan ataupun completely randomized ANOVA. Ini biasanya setiap kumpulan subjek yang berbeza. Dan yang kedua pula ialah ANOVA perbandingan dalam kumpulan ataupun repeated measures ANOVA. Okey, ini adalah dataset mempamerkan subjek yang sama tetapi mereka menjalani pelbagai jenis treatment. Okey, dan yang ketiga pula ialah ANOVA mixed design. Mixed design ini mempamerkan gabungan ciri-ciri randomized dan juga repeated measures dalam satu dataset. Baik, kita lihat yang paling simple dulu iaitu ANOVA complete randomized, paling basic dikenali sebagai ANOVA Zahala ataupun one way ANOVA. Ciri-ciri one way ANOVA ini yang pertama ia mungkin melibatkan satu faktor saja iaitu pembuluh ubah yang dimanipulasi dan kemudian satu pembuluh ubah respons ataupun pembuluh ubah bersandar dan sekurang-kurangnya ada 3 kumpulan perbandingan. Okey, nak bagi contoh rupa dataset ni, okey, kita ambil contoh kajian membandingkan tekanan darah dalam kalangan sampel hypertension di antara kumpulan kawalan, kumpulan latihan daya tahan dan juga kumpulan latihan kekuatan. So di sini apakah yang dimaksud dengan satu faktor tadi tu? Okey, so satu faktor ialah kaedah latihan. Okey, di sini kita ada nampak 3 jenis kaedah latihan ataupun 2 jenis kaedah latihan dan satu kumpulan kawalan. Yang kedua pula ialah pembuluh ubah respons. So dalam kes ini pembuluh ubah respons ataupun pembuluh ubah bersandar yang dimasukkan tu ialah bacaan tekanan darah. Yang kata 3 atau lebih kumpulan tadi itu ialah kumpulan daya tahan, kumpulan kekuatan dan juga kumpulan kawalan. Kumpulan kawalan biasanya ciri-cirinya dia tak ada treatment. Okey, ANOVA Zahala diaplikasi sekiranya min pembuluh ubah respons tadi berbeza-beza di antara kumpulan. Okey, kita gunakan contoh yang sama tadi lah, kajian membandingkan tekanan darah. Kali ini kita spesifik kepada figure diastolik ataupun data diastolik. Diastolik ni kalau kita lihat maksudnya kalau tekanan darah kita ambil contoh bacaan tekanan darah 120/80 kan. So diastolik tu ialah bacaan 80. Yang 120 di atas tu dikenali sebagai bacaan sistolik. Okey, jadi untuk ANOVA Zahala ini rupa lebih kurang datasetnya. Okey, so kita ambil contoh kumpulan kajian ada kumpulan daya tahan, kumpulan kekuatan dan juga kumpulan kawalan. So min diastolik bagi kumpulan daya tahan 78, min diastolik bagi kumpulan kekuatan ialah 72 dan untuk kawalan pula ialah 90. Jadi from this data, okey, analisis ANOVA akan membandingkan satu parameter. So dalam kes ini parameter tersebut ialah min diastolik, which is di pembuluh ubah bersandar di antara semua kumpulan through satu analisis. Okey, jadi analisis ataupun ANOVA Zahala tadi akan menentukan sama ada perbezaan min di antara kumpulan signifikan atau tidak signifikan menerusi apa yang dikenali sebagai satu perbandingan umum ataupun dikenali sebagai mean comparison. Okey, jadi di sini ANOVA tidak akan memberi tahu kumpulan khusus mana yang menghasilkan perbezaan signifikan tersebut. Okey, maksudnya di sini ialah bila dilakukan perbandingan min secara serentak, apa yang berlaku ialah computation itu akan membandingkan
kumpulan daya tahan dengan kumpulan kekuatan, kumpulan daya tahan dengan kumpulan kawalan, dan juga kumpulan kekuatan dengan kumpulan kawalan. Jadi maksud yang dimaksudkan dengan kumpulan khusus yang menghasilkan perbezaan signifikan tadi itu adalah dilihat perbandingan mana yang menghasilkan perbezaan yang signifikan. Kita akan boleh berlaku keadaan di mana satu perbandingan menghasilkan dapatan yang signifikan dan satu perbandingan menghasilkan yang tidak signifikan, tetapi keseluruhannya data akan tunjukkan perbezaan yang signifikan. Okey, untuk melihat ataupun untuk menganalisis mengikut secara lebih detail untuk mengetahui sumber signifikan itu tadi, okey, perlu dilakukan analisis yang dikenali sebagai post hoc analysis. Okey, post hoc ini nanti kita akan turut bincangkan setelah kita selesai kaedah mean comparison tadi. Okey, itu ANOVA sahaja ya. Okey, kalau ANOVA dua hala pula, okey, masih juga completely randomized tetapi design yang lebih kompleks. Dua hala ni kadang-kadang juga dikenali sebagai factorial ANOVA. Jadi di sini perbezaan di antara dengan one way ANOVA ialah kali ini ada dua faktor, dua faktor independent variable. Dependent variable tetap satu. Dependent variable tak boleh lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, dan kita terpaksa guna statistics multivariate. Tak boleh guna ANOVA. So, kali ini kita ambil contoh yang tema sama. Kajian membandingkan tekanan darah diastolik dalam kalangan sampel hypertension mengikut perbezaan gender di antara kumpulan kawalan, kumpulan latihan dan juga kumpulan latihan kekuatan. So di sini dua faktor tadi tu ialah jenis latihan dan juga perbezaan gender. Pembuli ubah bersandar masih lagi merupakan tekanan darah diastolik. Okay. Biasanya kalau you baca jurnal apa ke akan dikatakan 2/3 ANOVA what not semua tu kan. Jadi indication dia ialah kalau dikatakan 2/3 ANOVA, itu maksudnya 2 tu ialah gender, lelaki perempuan, 3 pula ialah jenis latihan. In this case kawalan, latihan daya tahan dan juga latihan kekuatan. Tiada latihan juga tergolong sebagai jenis latihan dalam kes statistik sini. Okey, kita selesai dengan randomized group design tadi. Kali ini kita lihat pula bagaimana rupa dataset untuk ANOVA repeated measures. Okey, dalam ANOVA repeated measures, peserta kajian yang sama akan terlibat di dalam semua pembuli ubah yang dimanipulasi. Okey, again nak memudahkan perbincangan, kita gunakan tema yang sama. Kajian membandingkan tekanan darah diastolik dalam kalangan sampel hipertensi yang menjalani latihan daya tahan, latihan kekuatan dan tidak berlatih. So this is how the data set will look like. Okay. Jadi perbezaan dengan yang tadi ialah sebelum ni completely randomized design mengemukakan satu kumpulan yang menjalani latihan daya tahan sahaja, satu kumpulan berbeza yang menjalani latihan kekuatan dan satu kumpulan berbeza dengan subjek yang berbeza diletakkan dalam kumpulan kawalan yang tidak berlatih. Okey, dalam repeated measures ANOVA pula, peserta kajian akan menjalani ketiga-tiga situation tadi. Okey, dengan apa kita kata dengan tempoh residual dia lah. Jadi mungkin dalam latihan yang pertama mereka akan lakukan kaedah daya tahan dan dapat data, dan kemudian akan ada tempoh untuk menghilangkan kesan latihan tersebut, dan seterusnya subjek akan menjalani latihan kekuatan dan seterusnya. Okey, dalam ANOVA repeated measures, beza dengan completely randomized ialah tidak perlu untuk melakukan analisis post hoc. Kerana dalam repeated measures, dia akan melibatkan satu andaian yang dikenali sebagai andaian sphericity. Ini juga kita akan bincangkan kelak. Dan yang terakhir ialah ANOVA yang dikenali sebagai ANOVA mixed design. Ini adalah kumpulan kajian berbeza terlibat dalam semua pembuli ubah yang dimanipulasi. Jadi di sini kita dapati ada kedua-dua ciri completely randomized. Okey, completely randomized tadi merujuk kepada kumpulan kajian yang berbeza. Yang repeated measures pula ialah kumpulan-kumpulan ini is subjected to all types of treatment. So dalam kes ini ke semua jenis latihan. Okey, kita stick dengan tema kajian membandingkan tekanan darah diastolik dalam sampel hypertension lelaki dan perempuan yang menjalani kedua-dua jenis latihan tersebut.
dan termasuk tak berlatih lah. Okey, jadi di sini kita lihat dataset dia rupanya macam ni. So yang beza dengan repeated measures tadi ialah kali ini dalam kalangan peserta kita ada dua level, two levels of subject. Satu lelaki, satu perempuan. Dan seterusnya kedua-dua lelaki perempuan ini akan disubjected through all the ketiga-tiga experimental conditions. Okey, dan untuk mixed design biasanya akan dinyatakan seperti berikut. Rupanya macam factorial ANOVA completely randomized juga, cuma kali ini dinyatakan that it is a mixed design. Okey, dan so dalam kes contoh kita boleh kata 2 by 2 gender ataupun jenis latihan. Kalau ada kumpulan tak berlatih tadi, maaf, jadi sepatutnya 2 by 3 mixed design ANOVA. Okey, sebab tak berlatih juga dikenali sebagai is considered as part of the treatment. Dalam beberapa jurnal, dia akan nyatakan sebagai 2 by 2 ANOVA with repeated measures on the second factor. Maknanya yang jenis latihan itu ialah repeated measures, manakala yang gender itu ialah completely randomized. So, sekian dari segi jenis-jenis variation ANOVA. Bahan seterusnya, kita akan lihat analisis ANOVA ANOVA sehala secara manual dan SPSS. Dan untuk ini, saya harap pelajar akan dapat beri saya sedikit masa untuk menyediakan bahan yang lebih mudah untuk you follow lah. Sebenarnya dah siap dah, tapi bila saya playback, saya proofreader kata tak berapa faham. Okay, so give me some time. I will try to simplify the presentation untuk kemudahan pelajar. Baik, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada bahan yang akan datang.